B. Jelaskan dua punca mempengaruhi peningkatan karbon dalam persekitaran. Apa yang dia nak soalan ni ialah punca. Okey. Apa kata kunci yang lain? Mempengaruhi peningkatan. Okey. Dia nak punca ataupun faktor. Apa faktor yang mempengaruhi peningkatan? Maksudnya dia nak yang mempengaruhi peningkatan. Kata kuncinya di situ peningkatan karbon. Gas apa? Karbon. Okay, so jangan buat kalau kamu pergi tambah nitrogen ke apa ke memang automatically salah lah. Okay, kalau kamu buat mempengaruhi penurunan gas karbon. Okay, gas karbon pun salah juga sebab penurunan. Okey, so di sini dia dah jelas mempengaruhi peningkatan ataupun kamu mencari faktor-faktor yang menjejaskan. Ada juga yang pelajar buat yang menjejaskan karbon di atmosfera. Dia bukan nak yang menjejaskan, dia nak yang peningkatan. Kenapa berlakunya peningkatan karbon? Okey, so di sini ramai pelajar yang agak kehilangan markah sebab dia tidak melihat kepada perkataan peningkatan karbon. Okey, apa faktor yang mempengaruhi peningkatan karbon? Okey, kita tengok contoh jawapan pelajar. Okey, sorry. Okey, dua contoh jawapan pelajar yang cikgu ambil. Okey, jawapan yang pertama. Aktiviti perindustrian yang menggunakan bahan petroleum dan gas asli akan menghasilkan banyak karbon dalam udara. Okey, kita tengok dia punya aktiviti perindustrian. Okey, good. Aktiviti perindustrian disebut dengan jelas. Apa punca itu? Okey, punca dah betul. Aktiviti perindustrian. Huraian dia. Okey, di sini pelajar buat huraian dan juga isi utama dia satu kali. Cikgu selalu bagi kamu nasihat, buatlah isi utama dan huraian ayat yang berlainan. Okey, tapi cikgu tak tahu kenapa ramai bila guna Google Form dia buat penuh satu ayat, tak ada dah nota-nota titik. Okey, tapi masih lagi boleh diterima. Okey. Aktiviti perindustrian punca dia so kita tengok huraian dia yang menggunakan bahan petroleum dan gas asli akan menghasilkan banyak karbon dioksida dalam udara. Okey, kalau sekali kita tengok macamlah betul sebab apa dia guna bahan petroleum dan menyebabkan hasil karbon dioksida meningkat. Okey, dia menjawab kepada peningkatan karbon tu tadi. Tetapi di sini huraian dia dikatakan tidak jelas sebab kalau menggunakan bahan petroleum saja, bagaimana bila kita menggunakan bahan petroleum itu dia menyumbang kepada gas karbon dioksida yang banyak di ruang udara. Okey, dia mestilah sebut apa? Yang cikgu selalu kata melalui pembakaran bahan api fosil. Melalui pembakaran bahan api seperti petroleum dan gas asli kalau nak guna perkataan tu. So aktiviti perindustrian yang menggunakan bahan petrol dan gas asli akan menghasilkan banyak karbon dioksida dalam udara melalui pembakaran bahan api tersebut. Okey. So kamu kena ada satu proses. Cikgu selalu bagi tahu bila jawab fizikal dia mesti sebut proses. Okey, dalam aktiviti perindustrian, proses apa? Berlaku pembakaran bahan api fosil yang menyumbang kepada peningkatan gas karbon dioksida. So di sini dia kira huraian dia longgar. So dia dapat satu markah untuk aktiviti ataupun punca tu. Betul, okey? Seterusnya, jawapan yang kedua, contoh jawapan yang kedua, pembakaran bahan api fosil.
disebut pembakaran bahan api fosil melalui kenderaan jentera kilang akan meningkatkan pembebasan gas karbon dioksida dan metana ke dalam udara. Okey, di sini dia walaupun dia tidak menyatakan isi utama tu di hadapan, okey, dia buat isi utama tu macam melalui kenderaan jentera kilang. Okey, so di sini. So sebenarnya di sini dia boleh buat dua isi sudah sebenarnya di sini. Satu, aktiviti pengangkutan. Okey. Bila sebut punca faktor, kamu kena jelas aktiviti dia apa. Aktiviti pengangkutan, aktiviti perindustrian. So macam penggunaan jentera kilang ni aktiviti perindustrian. Okey. So di sini kita ambil, so di sini cikgu pun pejam-pejam mata je lah ambil lah. Okey, kalau dalam kadang-kadang dalam apa ni, skema betul, kadang-kadang kena ataupun kena pemeriksa yang straight. Zara. Jangan buai tu. Okay. Bila dalam exam kadang-kadang kena pemeriksa yang agak straight dia mesti nak perkataan tu ditulis. Contohnya aktiviti pengangkutan, aktiviti perindustrian. Dia tak nak macam kenderaan, jentera. Dia tak terima. So ini menyebabkan pelajar hilang markah. So cikgu galakkan kamu dalam apabila ditanya punca faktor aktiviti manusia, sebut aktiviti itu. Aktiviti apa itu dulu. Okey, lepas tu barulah berlakunya proses pembakaran bahan api fosil. Lepas tu pula jangan buat dalam bentuk ini. Kena dalam bentuk ayat. Jangan buat apa tu? Bentuk apa ni? Bentuk macam ni. Macam buat nota macam tu. Tu nota ringkas kamu. Okey. Ini kamu kena buat dalam bentuk ayat. Pembakaran bahan api fosil seperti. Okey. Jangan masukkan dalam kurungan macam ni, macam nota ringkas kamu. Okey. So macam ini tak diterima. Okey. Jelas tak? Jelas. Okay. Ini untuk teknik menjawab ini bukan saja untuk penggal 3 penggal 1, penggal 2 yang ambil ulangan penggal 1, ulangan penggal 2 juga menggunakan teknik yang sama. Kamu kena ingat bahawa kalau soalan struktur ni bukan bermaksud penggal 3, bila soalan struktur kamu senang dapat markah, tidak. Bila soalan struktur dia punya skema lagi straight. Kalau soalan esei, kalau dia nak 5 faktor katakan, dia menyenaraikan mungkin 10 faktor, 12 faktor. Tapi kalau soalan struktur, dia memang kamu kena betul-betul pilih jawapan yang paling tepat. Sebab apa? Skema dia kadang-kadang kalau dia nak 2 punca saja, kadang-kadang dalam skema dia hanya bagi 5 saja. Yang lain-lain tak diterima. Sebab apa? Dia pilih yang betul-betul jawapan, paling tepat. Okey, macam ni. Dia nak paling tepat mempengaruhi peningkatan karbon. Dia nak punca saja. Okey, macam tu. Dan prosesnya pun mesti tepat. So, bila penggal 3, dia agak straight dalam pemarkahan. Okey. So jawapan yang betul kamu tulislah aktiviti perindustrian. Macam peningkatan gas karbon melalui pembakaran bahan api fosil seperti apa tu? Petroleum, gas asli. Aktiviti pengangkutan. Pembebasan gas karbon dioksida dalam udara melalui pembakaran bahan api fosil. Lepas tu aktiviti apa lagi? Aktiviti pembalakan. Okey, di mana penebangan hutan, penebangan pokok menyebabkan kekurangan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis yang menyebabkan pengambilan gas karbon dioksida berkurang, menyebabkan gas karbon dioksida di ruang atmosfera okey. Sekejap Sarah Dina. Okey. Jangan bising. Okey, kemudian katakan aktiviti pertanian. Pembakaran semasa contohnya apa? Aktiviti pertanian. Kamu mungkin nak uraikan dari segi apa dia? Pembakaran di tapak pertanian untuk membersihkan tapak menyebabkan pembebasan gas karbon dioksida. Okey, so ada tu pembakaran tapak
tapak ladang, tapak hutan. Okay, so tapi kalau kamu buat aktiviti, ada pelajar juga, ada pelajar yang buat aktiviti fotosintesis. Kalau aktiviti proses fotosintesis dia salah sebab fotosintesis dia tidak mempengaruhi peningkatan. Dia tak terimalah. Sarah, aduh. Sarah, jangan main kat atas dulu. Ibu dah kelas, okey? Nah, ni.